um, pada nota kita, structure members can be any valid C++ data type including arrays and structure too. This means we can include a structure inside another structure, but it just follow the same rules for including any data type in structure. Okay, kita boleh gunakan structure dalam satu structure yang lain. Caranya sama, tak ubah, macam kita gunakan variable yang lain atau pembeli ubah yang lain lah. Okay, boleh tengok pada kod 58 di sini. Okay, sekejap je, saya tengok. Okay, tak apa. Terus pada kod kita. Okay, ini adalah, katalah kita ada kita ada satu structure. Okay, gini. Okay, jenisnya adalah date. Fields ataupun members adalah month, day dan year. Kita dah tengok banyak kali. Okay, ini mungkin birth date, saya pun tak pasti, kita kena tengok sampai ini. Okay, tapi kita wujudkan satu structure yang mana jenisnya adalah date, tapi dalam date tersebut ada 3 int. Okay, kemudian kita wujudkan satu lagi structure di sini yang lebih kecil. Okay, yang mana structure tersebut kita terpulang pada kita nak letak jenis apa, tapi saya tak nak letak. Okay, structure saya terus namakan dia, iaitu structure tersebut bernama person. Okay, dalam structure person, okay, saya boleh ada name, nama, dan birth. Name adalah string. Jenis name adalah string lah, of course, kita nama kan. Jadi, kemudian elemen yang kedua kepada person di sini, pada struktur ataupun structure person adalah birth, yang mana birth ni adalah structure. Kenapa saya kata structure? Sebabnya tengok jenisnya adalah date. Jadinya birth adalah satu structure yang jenisnya adalah date, iaitu date mempunyai 3 members ataupun field. Okey, maksudnya sekarang ni kita ada satu structure di dalam satu structure yang lain kan. Jadi ini kita nampak kat sini, kita ada kat luar sini, kita ada saya pergi muka surat yang baru, kita ada structure person. Okey, kemudian dia ada 2 elemen, iaitu name. Name adalah variable jenis string ataupun string variable, dan di sini kita terus define birth, structure birth. Okay, yang mana birth ni kita tahu dia ada month, kemudian kita ada day dan year. Okay, so macam tadi atau sebelum ni, bila kita nak gunakan name, kita gunakan person dot name. Kena ada dot di sini, kemudian dot operator. Kemudian untuk month, kita kena gunakan daripada atas, dari sini kita pergi ke birth, kita pergi kepada month. Jadi kita gunakan person dot birth dot month. Okay, satu lagi, person dot birth dot day, kemudian person dot birth dot year. Okay, agak panjang, tapi dengan panjang ni lah kita tahu bahawa month ni sebenarnya di dalam structure birth, birth pula berada dalam structure person. Gitu kan, dia punya direction dia. Okay, day dalam birth, dalam person, kemudian satu lagi year berada dalam birth, berada dalam person. Okay, so kita boleh buat begitu, tak ada masalah. Okay, jadi perhatikan bahawa dalam structure kita ada satu pemberi ubah ataupun field ataupun member namanya month, jenisnya adalah int. Di sini kita ada structure iaitu birth dan kita ada jenisnya iaitu date. Okey,
sama saja kan. Kadang kita boleh buat, kalau kita nak takrifkan dia, okey, ada pelbagai cara. Sebagai contoh di sini kita tengok pada di sini, kita kena gunakan person.name iaitu H price. Kemudian kita gunakan, tengok dalam kita punya nota tulisan ni, person di sini dot birth dot month iaitu 12. Okay. Kemudian saya copy paste saja, person dot yang di sini, okay, person dot birth dot day, okay, dot day, okay, saya letak dia sebagai 28. Kemudian person dot birth dot year iaitu yang ketiga di sini, untuk person dot birth iaitu year pada tahun 1992. Okey, dah cukup dah. Okey, di sini kita dah initialize untuk semua kalau kita kata ini kita ada pokok, ini adalah dia punya ranting dia. Kan, inilah ranting dia. Ini semua ranting telah diberi nilai. Maksudnya kalau kita compile, kita dapat. Okay, kalau kita teruskan, sebenarnya kita nak buat adalah kita nak cout nama. Okay, nama adalah person.name h5. Kemudian kita nak cout birth date, tarikh lahir dia, iaitu person.birth.month, person.birth.day dan person.birth.year. Okay, jadi kita dapatlah. Okay, ini nama h-price, birth date adalah 12 slash 28 itu tak harinya, dan slash 1992. Okey, tak ada masalah dekat situ. Okey, kemudian saya nak ubah sedikit kod saya, kita nak ringkaskan lagi. Mungkin kita boleh buat ini adalah panjang sangat, kita boleh buat begini, sebabkan kita tengok dalam nota kita name adalah satu unsur kan, dia boleh ubah dalam structure person, dan birth ubah dalam structure person. Kita boleh buat kita buang ni sebenarnya, kita buat person.name h-price, kemudian untuk structure birth kita buat di sini, saya tak perlukan sini. Okey, person.birth adalah person.birth adalah satu structure juga kan, sebab di sini okey, dia adalah satu structure juga, maka kita boleh initialize dia sebagai seperti mana kita initialize atau suatu array. Okey, kita boleh buat macam ni. Okey, dan kalau kita run, tak ada masalah. Okey, dan dia tahu, kod kita ni tahu bahawa yang pertama, yang pertama 12 adalah person.birth.month, di sini person.birth.day, di sini person.birth.year. Kita tak tulis secara tersurat explicitly, tapi dia tahu berdasarkan susunan dalam kita punya declaration di sini. Ya, kita telah belajar sebelum ni, susunan ni penting. Okay, sebab bila kita takrifkan sebagaimana satu array ditakrifkan, dia akan mengikut susunan. Ataupun kita boleh gabungkan kesemua ni sekaligus, name dan birth. Tapi maaf, kita run dulu sini, tak ada masalah. Okey, ataupun saya nak simpan sebagai satu kod yang baru, saya buat C bagi contoh, mana saya nak gabungkan person, name dan birth ni, saya letak dia dalam satu. Okey, saya gunakan sekaligus. Okey, h-price 12, 28, 1992. Okey, di sini walaupun sini adalah, kalau kita tengok, name adalah satu variable, it's a regular variable, birth pula adalah satu structure, tapi dan di dalam birth ada 3 member ataupun variable.
Jadi susunan kita tak perlu kisah. Sebabnya kod kita dia tahu. Sebenarnya yang pertama dia akan pergi pada name. Yang kedua, ketiga, keempat akan pergi pada birth. Yang mana susunannya adalah yang pertama adalah month, day dan year. Maksudnya 12 akan pergi pada month, 28 akan pergi pada day dan 92 akan pergi pada year. Kita boleh gabungkan terus bagi ringkas kan. So, kalau kita run, okey, dapat hasil yang sama. Okey. Okey, kita boleh tukar dengan single line macam ni. Okey. Remember that date is a structure data type name while person is structure variable name. Okey. Okey, itu saja.